Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan metodologi pengajaran lagu Al-Bayati bagi pelajar tingkatan 1. Jadi saya Muhammad Iskandar Hambali bin Abdul Halim, nombor matrik 17104555 Palang 1, akan membentangkan mengenai pengenalan teranum. Teranum itu adalah satu ilmu ataupun satu kaedah suara yang dipelbagaikan bunyinya mengikut prosesan nada, rentak dan irama yang tertentu bagi menambah baik keelokan seni bunyi sesuatu bacaan, khususnya bacaan Al-Quran. Teranum Al-Quran juga merupakan cabang ilmu yang menggabungkan teori dan juga praktikal, di mana teranum ini boleh didefinisikan pada satu kaedah untuk memperelokkan bacaan dan Al-Quran yang mana memerlukan kepada teori dan juga praktikal. Okey. Dan daripada itu juga teranum Al-Quran ini juga, perkataan teranum itu dihadirkan daripada satu hadis Nabi yang mafhumnya Allah tidak mendengar dengan penuh perhatian terhadap suatu perkara seperti mana Allah menumpukan perhatian kepada seorang Nabi yang memperelokkan lagu teranum Al-Qurannya. Teranum Bayati daripada sudut bahasa bererti rumah ataupun tempat kediaman, dan daripada sudut istilah ilmu teranum adalah nama bagi suatu jenis alunan teranum yang dipopularkan oleh qari-qari Arab, terutama qari Arab daripada Mesir. Okey, selain daripada itu juga Bayati ini juga bermaksud tempat keluar, dan biasanya teranum Bayati ini dimulakan bagi dalam setiap bacaan teranum. Kebanyakan bacaan yang teranum dimulakan lagu yang pertamanya adalah lagu Bayati, dan kebiasaannya penamatnya juga adalah teranum Bayati. Okey, teranum Bayati inilah makam yang boleh memikat hati pembaca dan pendengar, dan ini membolehkan seorang memikirkan ayat-ayat Allah dan mana-mana yang terkandung dalamnya. Pada asalnya ia adalah makam yang menggambarkan kegembiraan, tetapi terdapat unsur-unsur kesedihan pada furuk-furuknya. Sejarah daripada aspek kemasukan teranum Al-Quran ke Malaysia. Okey, selain daripada perkataan taranum, daripada ada negara juga macam negara Arab, Indonesia tidak menggunakan perkataan taranum, mereka menggunakan perkataan nagam. Okey, seiring dengan kedatangan Al-Quran melalui pedagang-pedagang Arab ke Malaysia, jika kita lihat pedagang-pedagang Arab dulu berdagang di Malaysia, selain daripada berdagang, mereka juga menyampaikan dakwah dan risalah ke negeri tanah Melayu pada ketika itu, dan mereka juga membawa cara-cara bacaan taranum yang mula memperkenalkan taranum di tanah Melayu. Dan bermula pada kurun pertama Hijrah, iaitu kurun ke-7 Masehi ataupun 640 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah bermula di negara Arab. Taranum Bayati juga mula diperkenalkan di tanah Melayu kira-kira pada tahun 1940-an. Kita lihat pada tahun ini lebih kurang dengan tahun-tahun di mananya ilmu taranum ini mula menaik di tanah Melayu. Ilmu tu dah mula diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Arab sebelum ini, namun mula diangkat oleh golongan-golongan agamawan, golongan yang mahir dalam bacaan Al-Quran pada tahun 1940-an. Dan pembacaan seperti itu tidak sempurna jika tiada kewujudannya. Okey, baiklah, sekarang kita lihat pula kepada sifat-sifat teranum Bayati. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu semua, teranum Bayati ni dikatakan ataupun terkenal dengan gelaran Abu Al-Maqamat. Kerana apa? Kerana makam Bayati ni adalah bapa kepada semua makam. Sebab kiranya kalau tak ada teranum Bayati ni, maka tak jadilah satu-satu teranum tu. Okey, macam itulah. Dan ia dapat memberikan kekhusyukan dan sifat kehambaan kepada pembaca. Okey, kat sini kami datangkan kepada anda semua 4 sifat-sifat teranum Bayati yang utama. Okey, yang pertamanya adalah mempunyai kelembutan di samping ketegasan, dan yang kedua sesuai dengan tabakat sederhana. Yang ketiga mempunyai unsur keharmonian dan ketenangan. Okey, dan yang keempatnya sesuai dengan teranum pembukaan dan sebagai penutup bacaan. Okey, kat sini kalau kita dengar mana-mana majlis tilawah sekalipun, wajib setiap qari-qariah tu akan mulakan bacaan dengan taranum Bayati.
dan akan menutupnya dengan juga kebiasaannya menggunakan Taranum Bayati. Okey, apa yang menarik juga adalah Taranum Bayati ni mempunyai furuk yang banyak dan yang masyhur antaranya ialah Asyuri, Al-Nami, Al-Husaini, Al-Muhayyar, An-Nawa. Okey, dan mengenal sifat-sifat Taranum tersebut adalah kewajipan bagi mereka yang mempelajari ilmu Taranum, dan ianya adalah mustahab. Kerana apa? Kerana jika tidak diketahui sifatnya, tentunya sukar untuk para qari ataupun qari'ah mengawal dan menyusun harakat bacaannya dengan baik. Dan mungkin kehilangan punca yang menyebabkan tersasul ke arah yang tidak diingini oleh setiap qari. Begitulah. Baiklah, sebelum kita mengupas lagi jauh tentang Taranum Bayati ni, saya nak sebut sedikit tentang dia punya peranan. Antaranya peranan Taranum Bayati ni adalah untuk memantapkan bacaan para qari-qari'ah. Yang keduanya, peranannya sebagai pembuka dan penutup untuk bacaan-bacaan tilawah Al-Quran lah. Dan ketiga, Taranum Bayati ni sebenarnya adalah menjadi pengukur untuk Taranum yang akan dibacakan selepasnya. Yang ketiga, Taranum Bayati boleh memantapkan kefasihan para qari, terutamanya untuk sebutan huruf Al-Quran lah, makhraj huruf. Kiranya bacaan untuk bacaan menggunakan Taranum Bayati adalah sesuai untuk kita memantapkan makhraj huruf. Okey. Dan yang kelima, peranannya adalah sebagai Taranum yang dapat menzahirkan kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana? Melalui bacaan para qari. Alright, sekarang kita beralih pula kepada tingkatan nada Taranum Bayati. Okay, yang pertamanya, untuk Taranum Bayati ni adalah koror. Koror ni yang paling rendah sekali. Dia macam untuk pembukaan bacaan. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih kurang macam itulah. Okey. Selepas koror ni kita ada nawa. Okey, nawa ni kita sebut sebagai menengah. Dia tak terlalu tinggi, taklah terlalu rendah. Okey. Seterusnya pergi kepada jawab. Jawab ni apa? Jawab ni adalah dia dah mula tinggi dah. Tinggi tapi dia bukan yang paling tinggi. Sebab yang paling tinggi kita sebut sebagai jawabul jawab. Okey. Sebenarnya ada 4 tingkatan nada Taranum Bayati: koror, nawa, jawab dan jawabul jawab. Okey, kita tengok pula jenis taranum yang bersesuaian dengan Taranum Bayati. Okey, setiap qari dan qari'ah perlu mengetahui jenis-jenis taranum yang bersesuaian dengannya, iaitu mana-mana taranum yang mempunyai angin yang hampir sama dengan Taranum Bayati seperti Husaini, Kurdi, Iraqi dan sebagainya. Okey, saya tahu mungkin ramai orang tak familiar dengan nama-nama ni, tapi itulah hakikatnya disebut dalam kitab. Okey, jika berlaku ketegangan pada persembahannya, maka ianya boleh diwasilahkan kepada Taranum Kurdi dan Iraqi. Dan seterusnya, jika berlaku kelemahan pada persembahannya, maka ianya boleh diwasilahkan kepada Taranum Husaini dan sebagainya mengikut kemahiran masing-masing. Kiranya kat sini bukan kata corak bacaan tu memang exactly like Taranum Bayati. Kat sini mereka cuma nak highlightkan tentang mana-mana taranum yang mempunyai angin yang hampir sama. Contoh Taranum Bayati kita tu tak jadi. Mungkin boleh diwasilah, boleh disamakan dengan taranum yang lain yang disebut tadi, macam Kurdi ke, Iraqi ke, macam itulah dan sebagainya. Okey, itu saja untuk jenis taranum yang bersesuaian dengan Taranum Bayati. Seterusnya kita pergi kepada tajuk metodologi pengajaran Taranum Bayati. Baik, terdapat 3 kaedah yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran Taranum Bayati. Yang pertamanya adalah kaedah talaqi dan musyafahah. Kaedah ini merupakan kaedah yang sangat berkesan dan digunakan oleh tokoh Al-Quran di negara kita, iaitu Tan Sri Datuk Hassan Azhari.
Baik, murid-murid akan berhadapan dengan guru secara bersemuka untuk membaca Al-Quran. Melalui cara bersemuka seperti itu, murid-murid dapat melihat dengan jelas pergerakan bibir sewaktu guru membaca dan mengalunkan taranum. Menurut Tan Sri Datuk Hassan Azhari, kaedah ini adalah kaedah yang terbaik bagi mempelajari pengajian taranum Al-Quran kepada masyarakat. Bahkan, ini merupakan cara Nabi terima wahyu dari Jibril alaihissalam sehinggalah wafatnya baginda, iaitu kaedah talaki dan musyafahah. Yang keduanya adalah kaedah simai. Baik, kaedah ini yang mana murid dikehendaki mendengar bacaan taranum yang telah dipelajari daripada guru, atau boleh juga para pelajar mendengar bacaan daripada qori-qori Arab melalui media elektronik seperti telefon, radio, internet atau sebagainya. Memandangkan sekarang kita sudah di zaman kemajuan. Baik, pelajar boleh cuba mempraktikkan lagu-lagu taranum tersebut dengan meniru lagu-lagu dan harakat-harakat melalui pendengaran itu. Dan ia hendaklah disusuli dengan membuat latihan bersendirian. Yang ketiganya adalah kaedah takrir. Kaedah takrir bermaksud kaedah pengulangan. Ini merupakan kaedah yang baik bagi pengajian taranum Al-Quran kerana ia boleh menguatkan ingatan murid melalui pengulangan tersebut. Murid lebih cepat dapat mengikuti apa yang dipelajarinya melalui kaedah pengulangan. Tanpa takrir atau ulangan pada mendengar dan menyebut, sudah pasti murid lambat atau mungkin gagal untuk mengikuti lagu sesebuah taranum. Sebagai contohnya, apabila guru membuat satu harakat lagu, maka murid-murid bergila-gila mengulangi secara terperinci lagu yang sama. Mana kata guru baca, murid ikut seorang-seorang. Guru dengar, ulang bacaan tu. Okey, seterusnya kaedah pembelajaran abad ke-21. Kaedah pembelajaran abad ke-21 adalah kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan berkualiti yang berpusatkan murid. PAK 21 akan memberi peluang para pelajar berusaha mencari dan berbincang sesama sendiri berkaitan bidang taranum. Melalui kaedah ini, ia akan meningkatkan kemahiran murid untuk bergaul serta bekerjasama dengan orang lain. Para guru memainkan peranan masing-masing dalam menjadi fasilitator dan tempat rujukan bagi murid. Selain daripada buku-buku dan bahan-bahan ilmiah yang lain yang menjadi rujukan. Sebagai contoh, aktiviti PTPC berasaskan PAK 21 ialah To Stay Others Stray. Yang sebagai contohnya, murid berkongsi hasil perbincangan mereka dengan kumpulan lain yang membincangkan taranum berlainan. Mana contoh, satu kumpulan ni bincang tajuk taranum bayati, kumpulan lain taranum ros, maka bertukar-tukar perbincangan. Maka selepas itu komen akan diberikan di atas sticky notes untuk memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat pembetulan dan sebagainya, untuk memberikan komen daripada perbincangan tersebut. Seterusnya, kaedah pembelajaran dan pengajaran secara atas talian, iaitu norma baharu yang dilalui oleh masyarakat Malaysia di era COVID-19 ini. Baik, pembelajaran dan pengajaran taranum masih lagi boleh dijalankan walaupun dalam era norma baharu ini. Para guru boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang membolehkan pelajar dan guru untuk bersemuka walaupun berada di rumah bagi pengajaran dan pembelajaran taranum. Antara aplikasi-aplikasi tersebut adalah seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan banyak lagi. Kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran secara atas talian adalah sama seperti yang disebutkan tadi, yang mana sebagai contohnya metod talaki dan musyafahah. Murid-murid dan guru akan berhadapan secara atas talian, kemudian akan membaca dengan membawa lagu, rentak
harakat dan nada suara yang sama seperti yang dialunkan oleh guru. Kemudian murid-murid yang lain akan mendengar dan mempraktikkan lagu yang telah diajar oleh guru kepada murid tersebut. Seterusnya kaedah simai dan takrir pula. Para guru boleh menghantar pautan rakaman atau video para qari masyhur atau menghantar video guru itu sendiri dalam bertaranum melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram. Contoh-contoh video para qari masyhur boleh didapatkan di YouTube, di Facebook, banyak lagi. Kemudian guru hendaklah memastikan murid dapat mendengar, meniru serta mengulangi lagu-lagu taranum yang dikongsikan melalui pautan yang diberikan kepada murid itu. Maknanya kaedah takrir masih lagi dijalankan dalam pengajaran taranum walaupun dalam atas talian. Tapi guru mesti pastikanlah murid takrir. Okey, bismillah. Seterusnya adalah peringkat pengajaran taranum. Yang mana peringkat pengajaran taranum ini terbagi kepada 3 bahagian, iaitu pelajar yang tiada asas dalam ilmu taranum, pelajar yang mempunyai asas dalam ilmu taranum, dan yang terakhir pelajar yang dapat menguasai lagu taranum tersebut. Okey, untuk pelajar yang tiada asas dalam ilmu taranum tersebut, mereka ini akan diajar dengan kaedah memberi penerangan yang ringkas, iaitu asas taranum yang mana dari segi pengenalan lagu, suara, harakat-harakat, tajwid, fasaha dan lainnya lagi. Kemudian guru tersebut akan menunjukkan contoh alunan lagu pada harakat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan guru akan minta mereka membaca secara beramai-ramai dan mengulanginya beberapa kali. Dan yang terakhir, guru tersebut akan minta setiap pelajar untuk mencuba sehingga pelajar tersebut menguasai mengikut kehendak guru tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajar yang mempunyai asas dalam ilmu taranum. Bagaimana? Okey, guru menekankan lebih kepada aspek kaedah suara dan susunan harakat-harakat dalam lagu-lagu, yang mana guru mengajar dengan mengalunkan 3 jenis lagu taranum, iaitu taranum bayati, nahawan dan juga ras. Dan lagu tersebut dikuasai dahulu sehingga pelajar dapat menguasai sepenuhnya dari segi susunan harakat-harakat dan juga kedudukan suara pada setiap lagu tersebut. Jadi, guru akan meminta pelajar mengalunkannya secara bersendirian dan guru akan menegur serta pelajar yang lain akan mendengarkannya. Okey, peringkat yang ketiga iaitu pelajar yang dapat menguasai lagu. Okey, untuk peringkat ini, peringkat yang mana pelajar tersebut mengemaskan lagi taranum dan juga pelajar yang ingin menyertai tilawah Al-Quran. Pada peringkat ini, guru akan meminta murid seorang demi seorang untuk membacanya, kemudian guru tersebut akan membetulkannya. Jadi, murid perlulah mengambil perhatian supaya dapat mempraktikkannya secara betul. Dan di akhir kelas, guru akan meminta setiap pelajar tersebut memperdengarkan bacaan mereka bagi mereka ini faham dan membaca mengikut apa yang telah diajar oleh guru tersebut. Okey, secara kesimpulannya, kita dapat simpulkan bahawa taranum bayati tersebut merupakan jenis alunan taranum yang popular dalam kalangan qari di seluruh dunia. Lebih-lebih lagi di Malaysia. Ianya merupakan alunan lagu yang perlu dipelajari terdahulu oleh para qari yang ingin mempelajarinya sebelum berpindah kepada jenis alunan lagu yang lain. Jadi, taranum bayati ini merupakan sebuah alunan lagu yang melengkapi kepada alunan lagu taranum yang lain. Jadi daripada semua penerangan yang kami terangkan sebentar tadi, dapatlah kita faham dan mempelajari asal-usul taranum bayati ini sendiri. Selain kita juga dapat mempelajari sifat, peranan dan juga jenis-jenis serta metod pengaplikasian dalam mempelajari taranum bayati tersebut. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.